Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Dan ada satu persoalan yang saya ingin bertanya dengan semua yang menonton video pada hari ini. Beranikah Muhyiddin meletak jawatan pada 19 Disember ini sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menang majoriti 2/3? Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Sudahlah beliau tidak dilantik sebagai ketua pembangkang, walaupun beliau adalah pengurusi Perikatan Nasional. Bahkan yang dilantik sebagai ketua pembangkang adalah Hamzah Zainuddin. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apakah yang akan terjadi kepada Muhyiddin Yassin pada 19 Desember? Adakah beliau akan gembira terharu sekiranya keputusan undi percaya Anwar itu gagal ataupun tidak mendapat majoriti, ataupun sebaliknya Muhyiddin Yassin akan menangis tapi bukan terharu, menangis sakit hati sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat majoriti 2/3 pada 19 Desember. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang akan dilakukan kepada Muhyiddin Yassin sekiranya sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat majoriti 2/3 pada 19 Desember? Adakah Muhyiddin Yassin akan meletakkan jawatan sebagai pengurus CPN? Wow. Kalau kamu setuju, kalau Anda semua setuju, tolong komen di bawah ataupun like video ini. Tetapi kalau kamu mempunyai komen bahwa Muhyiddin Yassin akan lakukan demikian-demikian ataupun sekian-sekian, beliau akan lakukan apa sajalah, Anda boleh komen di bawah. Bagi saya, kalau kamu tanya saya, apa yang akan dilakukan Muhyiddin Yassin pada 19 Desember sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menang majoriti 2/3, bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menang 2/3 pada 19 Desember, bagi saya Muhyiddin Yassin patut redoh ataupun hormatilah keputusan agung. Jadi bukti ataupun keabsahan yang beliau minta semasa Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri sudah terjawablah pada usul undi percaya ini. Sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat 2/3 majoriti undi percaya pada 19 Desember. Tapi kita lihat penganalisis politik kebanyakannya menyebut bahwa Anwar Ibrahim akan menang undi percaya pada 19 Desember ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu berita hangat yang saya nak kongsikan kepada kamu. Pada 19 Desember ini, usul undi percaya. Ada yang yakin Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat majoriti 2/3. Pada masa yang sama ada yang kata Anwar Ibrahim telah menempah satu situasi yang getir. Ada juga yang kata Anwar Ibrahim boleh kalah 19 Desember ini berkaitan dengan keabsahan beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi kita kena fikir, Perdana Menteri sendiri yang ingin mengadakan usul undi percaya ini, dan kita dapat lihat beliau sangat yakin bahwa majoriti akan terkumpul pada 19 Desember. Menurut yang saya tahu, ini adalah keputusan daripada Perdana Menteri ke-10 untuk mengadakan usul undi percaya pada 19 Desember. Kalau saya silap, Anda boleh betulkan di ruangan komen. Tetapi yang saya ingat begitu. Sebelum saya teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik terkini daripada channel ini. Saya nak kongsi dengan kamu satu spekulasi. Saya rasa, tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang yang mungkin yang akan tarik sokongan, yang tidak akan mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada usul undi percaya pada 19 Desember minggu depan, salah satu nama ini yang berada dalam kerajaan perpaduan hari ini. Saya percaya kamu pun sudah tahu bahwa Hishamuddin adalah salah seorang yang telah menandatangani akaun bersumpah SD kalau saya tak silap. Tapi yang saya yakin memang Hishamuddin Nussin adalah salah satu yang telah menandatangani menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi apakah relevan untuk Hishamuddin Nussin
untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Disember ini. Jadi bagi saya, beliau tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini di dalam usul undi percaya. Kenapa saya kata begitu? Sebab beliau adalah salah satu yang telah menyokong Muhyiddin Yassin pada PRU 15 untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam masa yang sama beliau adalah Barisan Nasional UMNO. Jadi, mana relevannya beliau menyokong Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini? Tidak mungkin. Tetapi di dalam kerajaan perpaduan, tetapi BN adalah di dalam kerajaan perpaduan dan secara tidak langsung beliau juga di dalam kerajaan perpaduan. Tetapi beliau telah menyokong Muhyiddin Yassin pada PRU 15 untuk Muhyiddin Yassin naik lagi sebagai Perdana Menteri untuk mencipta sejarah seperti yang pernah dilakukan Dr. Mahathir. Cerita tentang Dr. Mahathir pula. Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan sebagai pejuang hari ini. Sebagai pengurusi pejuang tanah air, tetapi beliau masih lagi menjadi pengurusi gerakan tanah air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu nama yang saya boleh kongsikan dengan kamu yang mungkin ataupun memang tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini adalah Hishamuddin Hussein. Sebab beliau pernah membuat satu kenyataan, sekiranya BN menyokong PH untuk membentuk kerajaan sebelum ini pada PRU 15, sebelumnya pembentukan kerajaan perpaduan disahkan, beliau ada membuat kenyataan bahwa beliau sanggup meletakkan jawatan daripada bergabung dengan Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, walaupun Hishamuddin tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada usul undi percaya pada 19 Desember ini, saya yakin bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap akan dapat majoriti 2/3. Saya yakin sebab banyak penganalisis politik, pemerhati politik yang juga berkata sedemikian. Untuk Tun Dr. Mahathir berehat, kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat mengejutkan pada hari ini. Adakah selepas PRU 15 Mahathir akan meletak jawatan atau pergi kemana? Hari ini persoalan Anda dan saya akhirnya terjawab. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan berita hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Satu berita telah disahkan. Saya lihat tajuk berita ini, Dr. Mahathir akhirnya membuat satu keputusan yang paling mengejutkan, tapi saya rasa keputusan ini mungkin tidak menggemparkan sesiapa. Tapi bagi saya tuan-tuan dan puan-puan semua, saya amat terkejut dengan keputusan dan keadaan terkini yang berlaku ke atas Dr. Mahathir, di mana daripada Sinar Harian hari ini, Dr. Mahathir sahkan letak jawatan sebagai pengerusi pejuang. Tun Dr. Mahathir Mohamad disahkan meletakkan jawatan sebagai pengerusi Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang. Perkara ini telah disahkan oleh sumber parti itu. Bagaimanapun menegaskan bekas Perdana Menteri itu kekal sebagai pengerusi gerakan Tanah Air GTA. Dr. Mahathir telah letak jawatan sebagai pengerusi pejuang, tetapi kekal sebagai pengerusi gerakan Tanah Air, kata sumber berkenaan pada Sinar Harian selepas Jumaat. Menurut sumber itu, satu pengumuman rasmi akan dibuat oleh Dr. Mahathir dan difahamkan Perhimpunan Agung Tahunan Pejuang yang kedua diadakan pada 14 Januari hadapan dalam PRU ke-15 bagi Parlimen Langkawi.